Pengerusi, saya ucapkan terima kasih kerana diberikan kesempatan untuk saya memberikan pembahasan dalam isu yang telah dikemukakan oleh Dewan Tertinggi Perkasa, usul-usul yang meliputi berbagai perkara, antaranya agama, ekonomi, politik, yang mana termasuk usul pendidikan. Ya. Dari sini pertama kita mulakan dengan agama. Masalah agama Islam ini yang sekarang tersentuh oleh beberapa orang yang menyebut ketidakpuasan hati dalam perkara pihak-pihak lain yang bercakap atau membuat pernyataan yang menyentuh agama Islam kita. Kita tidak semestinya emosi, tetapi kita mesti berfikiran waras dalam dunia yang berpendidikan dan pelajaran ini. Dari itu, katalah yang penting sekarang kita membisu 1000 bahasa. Apabila ada usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Sivil, iaitu Kamar Ketua Hakim Negara, yang telah pun membuat keputusan menangguhkan satu saman yang mencabar Mahkamah Syariah tidak sepadan dengan perlembagaan persekutuan, dan berdasarkan apa yang kita tengok dan baca, ada usaha-usaha dilakukan untuk menidakkan peranan Mahkamah Syariah. Wahal Mahkamah Syariah ini jelas dan nyata termaksud dalam apa yang kita panggil iaitu kedaulatan, kebesaran dan keistimewaan Raja-Raja Melayu. Kerana soal agama Islam ini termasuk agama Mahkamah Syariah di bawah kuasa negeri. Tetapi sekarang kita semua tak nampak. Kita hanya tahu demokrasi. Kita tidak menegur MKI, Majlis Kebangsaan Islam, bahawa buat sesuatu supaya diberi amaran bahawa kes Mahkamah Syariah yang dibawa ke mahkamah itu adalah satu kes yang mencemarkan hak-hak raja pemerintah. Tetapi kita hanya berjuang secara berdemokrasi. Ini tidak tepat. Pada saya, kita sewajarnya memberi amaran kepada Raja Melayu. Kalau lulus yang ini, luluslah yang lain nanti untuk disingkirkan jika ada kepentingan undang-undang Islam. Contoh. Yang kedua, saya tadi dengarlah terhadap masalah ada orang DAP, ahli parlimen beruat bercakap untuk minta mahkamah profesional duduk dalam jawatan kuasa merangka atau menyiasat atau mencari kelemahan undang-undang syariah, kompetensi mahkamah syariah. Tetapi kita dengan sinis menolak dan raja pun buat kenyataan. Tetapi cuba kita berfikir waras. Bukankah sejarah kita ada perlembagaan persekutuan? Ada 5 ahli Suruhanjayanya hakim, yang dinamakan Suruhanjaya RIT. Tahukah kita ada 2 orang sahaja yang Islam dalam Suruhanjaya RIT? Tetapi Suruhanjaya RIT adakah menghapuskan Islam dalam perlembagaan? Tidak. Suruhanjaya RIT meletakkan Islam agama persekutuan. Suruhanjaya RIT yang hanya 2 orang Islam meletakkan raja sebagai ketua agama bagi negeri mereka. Jadi kenapakah kita emosional? Kita bersama-sama dan cuba kita jawab secara positif. Baiklah YBMB, kau terangkan apa benda yang kau tak setuju dalam undang-undang syariah ini yang boleh membantu. Saya tadi tengah menulis, belum habis lagi ujian saya, bahawa tahukah anda
berapa ramai orang masuk Islam kerana pertikaian keluarga. Sama ada mak dia atau bapa dia apabila bergaduh asal bukan Islam, kemudian dia bawa anak dia masuk Islam, kerana mak dia atau bapa dia tak boleh menuntut anak itu kerana anak itu dah menuntut Islam. Jadi di sini bagaimana masalah dia? Kita dimalukan di mahkamah sivil apabila ada keputusan bahawa budak itu masuk Islam. Tidak betul. Jadi masalahnya inilah yang nak diperbetulkan saya pada pendapat saya. Jadi dari itu kita jangan cepat sangat nak menyerah. Jangan banyak sangat kita terlalu emosional dengan perkara. Kita ada masalah macam saya kata. Orang Islam sibuk halal sana, halal sini. Tetapi ada makanan restoran bukan Islam. Sebagai Johnny itu, seafood, cucuk-cucuk tu, steamboat. Dia tak ada halal. Tapi segala pagi makan kat situ, segala lebai makan kat situ. Kenapa tidak ada satu undang-undang Islam yang mana mengaitkan orang Islam yang makan sekedai-kedai walaupun dia kita nopok, nolak, apa ke? Ada undang-undang yang enforcement Jabatan Agama boleh menahan mereka. Yang ada ialah signboard Islam itu haram di sisi Islam. Saya dah cakap masa dalam UMNO lagi, salah perkataan itu. Islam judi bukan haram di sisi Islam. Islam itu mengharamkan judi. Orang yang membeli judi boleh didakwa. Di mana? Di mahkamah sivil atau di mahkamah syariah. Masalahnya sekarang ni kita tak enforce orang beli judi 4 ekor, termasuk online dan sebagainya. Jadi ini benda kita kena bincang secara ilmiah, jiwa besar dan terbuka. Kemudian kita bercakap soal ekonomi. Ekonomi orang Melayu ini, kerana tidak adanya Persatuan Melayu yang tunggal, kita tak ada chamber, tak ada Dewan Perniagaan Melayu. Kita ikut dan masing-masing untuk berjuang ekonomi, untuk tempolok mereka sendiri, untuk nak bincangkan soal Melayu. Tak buat. Sebab malam tadi saya panggil kawan-kawan saya dalam Jateng Pasir Perkasa Wilayah, bincang soal perumahan. Apa nak jadi Kuala Lumpur saya? Apakah cara kita? Jadi kita dah buat langkah-langkah yang perlu mencadangkan nanti kepada kerajaan, khasnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pertama, flat mesti dirobohkan yang lama-lama bagi kepada orang Melayu. Saya dah buat di Seri Labuan. Orang Melayu boleh dirobohkan flat, duduk di rumah yang 100% free. Tetapi dengan syarat permulaannya belilah rumah yang ditinggal. Tu di Seri Labuan 364 penduduk rumah flat Seri Labuan dipindahkan ke apartmen Seri Labuan dengan tak keluar RM1 bandaraya pun. Kenapa kita dibodohkan? Ialah kerana kita tak faham yang nak dirobohkan itu betul harta kerajaan bandaraya, tetapi nilai yang nak disokong oleh kapitalis ialah 200 juta. Tanah Seri Labuan tu bernilai 200. Jadi ini yang kita kena tengok. Begitu juga kita tidak fikir jangka panjang macam yang disebut oleh Presiden. Saya adalah seorang saksi hidup yang masih hidup lagi dalam jawatan kuasa Kampung Bumi Hijau dalam tahun 1978. Sekarang namanya Setiak Jaya. Saya jawatan kuasa 1978. Wakili pemuda UMNO untuk nak menyelesaikan isu Tapak Jaya Kampung Bumi Hijau. Masa itu Hussein On jadi Perdana Menteri. Ketua kampung di dalam itu namanya Haji Zainal. Dia saudara anjing kepada Hussein On, Perdana Menteri. Berpusing kita nak lawan pihak Balas Tengku Rahman atau dulu Isteri Merdeka minta keluar. Pelan tanah dia satu. Tak ada tu yang dia cakap semua tu. Itu sebab saya tulis itu. Saya cakap keluar kawan. Masa itu kita dah ada 2 kampung di kawasan ini. Satu kampung namanya Wirajaya. Mereka nak pindah. Mereka dipindahkan ke Langkawi, Seri Langkawi, Seri Kedah. Ada setengah yang dipindahkan ke Pulau
ke Seri Tioman, nama flat kan. Tapi ada yang kemudiannya sanggup beli apartmen. Ada orang Melayu duduk sekarang di apartmen Virajaya. Tetapi di kampung ni mereka yang dah dapat rumah, ada yang dapat rumah. Saya kata di orang Bandaraya ada rekod itu. Dah dapat rumah, dia jual tanah tu. Bukan dia roboh rumah tu. Dia bukan perkara. Daripada tahun 78, tahun 82, tak salah saya 4 kali FRU datang ke kampung itu untuk bertindak robohkan itu. Kerana perintah mahkamah juga. Jadi kita ni jangan emosional kerana nak Melayu. Itu sebab waktu saya jadi Sekretaris Bahagian di Bandar Raja, saya sendiri yang robohkan gerai orang Melayu. Kenapa? Jangan emosional kerana nak Melayu. Itu sebab waktu saya jadi Sekretaris Bahagian di Bandar Raja, saya sendiri yang robohkan gerai orang Melayu. Kenapa saya robohkan? Kerana dia ahli baba. Dia berniaga tak ada lesen. Dia berniaga di tanah kerajaan. Lepas tu dia kata saya berniaga cedera 15 tahun. Cedera pekanan Melayu. Kerana apa saya robohkan? Kerana saya tahu dia jual sewa gerai tu. Saya tanya orang nyewa. Sewa dia 500 sebulan. Cukai tak bayar, apa tak bayar. Baiklah saya nak tolong. Tanya dia 3 soalan. Satu, mana akaun kamu berniaga? Akaun bank. Saving. Tak ada. 2, saya tanya dia. Mana dia? Kamu punya aset dah berniaga. Cik Tari, saya dah berniaga 20 tahun je ni. You nak pun tak nak. Itulah dia. Tapi 20 tahun masih duduk pelat Seri Melaka, masih duduk pelat Sabah. Okeylah. Tak ada aset. Rumah kat Kelantan pun tak beli. Kalau dia orang Kelantan lah, tak mahu lah. Ada tanah ke di Johor ke, tak ada. Baiklah, 2 ni dah ada. Satu lagi. Ada anak awak belajar IPTK. Adanya belajar universiti. Mungkin duit sewa gerai RM500 ni boleh bantu anak dia. Kerana saya berpegang kepada prinsip untuk membasmi kemiskinan orang Melayu, tak ada cara lain, hanya melalui pendidikan. Kalau orang itu miskin, kita tak boleh ubah. Saya pernah belajar dengan Tun Mustafa. Saya tanya dengan Tun Mustafa masa saya kerja ni. Ini beliau Tun, orang-orang ni semua kita kasih masuk Islam, tapi masih lagi makan lebih, masih lagi minum arak tua ini. Dia kata, Jahrin kau jangan takut. Kita tidak mahu dia ini. Memang dia tidak boleh lagi dah. Setelah 40 tahun, 50 tahun baru kita Islam. Macam mana dia mau buat itu babi, makan babi. Dia kata yang penting dia beranak. Anak dia Islam, kita kena jaga. Dia sebab di Sabah, orang yang mu'alaf bukan asal Sabah, Islam lebih berjaya daripada Islam itu sendiri. Tapi tanya orang Melina ni orang Sabah. Tanya. Jadi ini yang saya nak katakan. Soal ekonomi Melayu sekarang, yang kita lihat ialah kita menjahanamkan diri kita sendiri. Saya wabillahi watallahi walahi daripada BRIN sampai sekarang saya tak ambil wang kerajaan. Walaupun sekarang saya dah layak balik. Yang ambilnya hanya satu, iaitu anak saya. Kerana dia bawah beliau. Dia yang pandai-pandai, dia tak tanya saya. Sebab apa? Pada saya pendengar BRIN, bantuan rahmah tak minyak semua ni menghina bangsa aku. Nampak sangat bangsa aku miskin. Mengharapkan 100 boleh dibeli maruah bangsanya. Jadi kita tak ada rasa malu untuk menerima wang RM100 itu. Yang bertambah malu lagi orang yang berada pun ambil. Itu bukan hak mereka. Tak apalah kalaulah kata orang Melayu ini 20 orang, 30, berapa orang lagi tak ambil duit BRIN tu, duit bantuan rahmah tu. Bukankah boleh membantu betul-betul orang yang memerlukannya jadi 300? Kalau banyak sangat orang Melayu yang mohon, bagilah 100. Dan kita jadi bangsa peminta sedekah yang sama taraf. Apabila kita duduk di kedai mamak, ada orang buta dipandu oleh orang jual tisu. Bila masa kita nak berubah? Itu sebab saya nak kata, kita tidak, saya dalam perkasa wilayah, saya dah beritahu. Kita ada 3 saja kali perjuangan. 1, pendidikan. 2, perumahan. 3, perniagaan. Lain kita tak campur. Yang bagi tujuan kita ialah untuk memastikan bahawa
orang Melayu di wilayah Tuan ini untuk mendapat kediaman. Itu sebab saya cadangkan sekarang supaya kerajaan kita sibuk dengan apa dipanggil Malay Reserve, tanah simpanan Melayu hapus. Tapi kenapa kita tidak sibuk mendesak kerajaan? Mana tanah yang 60 tahun sudah diliskan, 99 tahun sudah diliskan, rumah kilang yang dah diliskan macam-macam solid. Dah tamat tuan-tuan 60 tahun. Tapi kerajaan, siapa kerajaan? Orang Melayu tahu. Pengarah tanah kalian orang Melayu, Datuk Bandar Melayu. Maka tanah itu disambung lagi. Apa nak jadi? Jadi ini yang kita kena fikirkan. Kita kena fikirkan. Ya kita yang dah hilang jangan cari. Tapi yang ada kita simpan. Tanah yang list dah tamat ni kan. Saya pernah beritahu dengan orang di Bandar Toraja dan rumah dia bercantum belakang-belakang. Saya kata lagi 30 tahun kamu tak bangunkan tanah kamu ni, tanah ini akan dipecahkan. Betul. Dalam master plan Kuala Lumpur, tanah itu akan dihapuskan pada tahun 2060. Lagi 30 tahun. Tanah itu pada tahun 2030 akan dibuatkan. Kita orang Melayu pernah kita tengok master plan, pernah kita tanya apa macam jalan kampung kita. Yang inilah kita buat. Jadi tuan-tuan, saya nak cakap politik saya tak mahu, sebab saya berpendapat bahawa soal politik ini musuh kita bukan DAP, musuh kita di kalangan orang Melayu sendiri. Apa yang berlaku DAP berkuasa sekarang ialah kerana Melayu juga yang memberikan dia kuasa. UMNO yang campur, amanah yang campur, orang Melayu dalam kejayaan. Jadi kita dan semua orang takutkan kuasa periuk nasi mereka, jawatan mereka. Jadi kalau kepentingan Melayu itu pada saya mereka yang ke-10 memikirkan. Tetapi jawatan Perdana Menteri, Menteri Kekayaan. Itu sebab saya kata baru-baru ini kita sibuk dengan isu Al-Kafi keluar dari gua. Orang Melayu ni, waktu saya di Bandar Toraja pun, saya selalu kata kerja saya paling suka sekali bagi orang Melayu UMNO di Bandar Toraja ialah keluarkan mereka dari gua. Saya keluarkan mereka dari gua, dia orang masuk balik. Saya keluarkan mereka dari gua, dia orang masuk balik. Jadi kita dalam perkasa ni kena keluar dari gua. Kita mesti kalau nak menjamin anak cucu kita keluar dari gua. Kita berjuang masa depan anak cucu kita. Kita mesti ada yang ambil yang baik, buang yang keruh. Kita laksanakan misi macam dikatakan tadi. Mesti ada strategi. Jadi kenapa kita nak menunjukkan sikap kita dalam kenyataan-kenyataan kita yang lebih banyak kepada tidak membantu, tidak tambah nilai, tetapi kita masih lagi hidup dalam keadaan berkait pagi makan pagi, berkait petang makan petang dalam isu yang berlaku di depan kita. Sekian, terima kasih. Itulah saja ucapan penanggung saya. Terima kasih saudara.